Ustaz nak buka Ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, dapatlah kita berkumpul pada tengah hari ini di Masjid Pajak Song, masjid, saya sebenarnya orang sini kan, dekat orang Semenjaya. Tapi insya-Allah tak lama lagi lepas raya saya akan pindah sepenuhnya dari KL. Saya akan mai duduk kat sebelah sini pula, jarak kawasan tuan-tuan lah, kebetulan ni tak boleh cakap sebenarnya. Kebetulan ni kita kena tukar jadi dah ditakdirkan. Tak ada kebetulan dalam Islam ni. Saya pun nak biasa-biasakan diri saya, baru nak belajar. Itu ditakdirkan saya berjumpa dengan Ustaz Fitri dekat buka puasa dekat satu majlis. Jadi saya pun dia pun ajak saya lah. Dia pun ajak saya untuk bercakap sedikit. Bukan tazkirah, bukan ada ilmu apa pun saya ni. Saya belajar baru sangat tuan-tuan semua. Tapi Allah dah tentukan untuk saya ada kat sini bersama dengan jemaah saya sebenarnya yang sedang bergerak selama 40 hari. Jemaah dakwah lah. Kalau orang ramai itu dia kenal sebagai tabligh lah, 40 hari bermula 15 Syaban dan insya-Allah akan berakhir pada 25 Ramadan ini. Baik tuan-tuan yang dimuliakan, saya ni seperti yang saya katakan bukanlah orang yang layak untuk berada di sini, tapi atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita saling berpesan-pesan ke arah kebaikan dan juga ke arah kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi saya cuba dekat sini insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan, kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ibadat kita memang tuan-tuan semua dah sedia maklum, ibadat sunat akan digandakan kepada amalan fardu, manakala amalan fardu pula akan diberikan 70 kali ganda. Dalam satu kitab yang dikongsikan oleh seorang ustaz yang saya jumpa baru-baru ini, puasa ini adalah satu ibadat yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana untuk ibadat-ibadat yang lain Allah perintahkan untuk kita solat, untuk kita tunaikan zakat, untuk kita pergi haji. Dia suruh tunaikan solat untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar untuk diri kita, untuk dapat pahala untuk diri kita, supaya satu hari nanti dekat semasa hari penghisapan amalan-amalan kita itu akan dibentangkan. Solat memanglah amalan pertama yang akan dihisap di hari akhirat kelak. Tapi puasa ni specialnya tang mana? Puasa ni specialnya tang apabila Allah kata puasa ini untuk aku. Puasa ini untuk aku. Ibadat-ibadat yang lain Allah tak kata pun. Jadi apa yang dikongsikan kepada saya itu, kenapa Allah kata begitu? Kerana di dalam puasa itu ada keikhlasan dan ada kesabaran. Apabila kita puasa, kita tak akan ada niat untuk tunjuk kepada siapa aku puasa. Tahu tak aku puasa ini? Semua kita puasa, kan? Semua kita tahu, kita lapar dan dahaga kita tahan, kita tak makan, kita tak minum. Kita tak akan pergi curi-curi makan dekat belakang, sebab kita tahu Allah tengah tengok kita. Allah tengah orang kata menilai kita, keimanan kita. Jadi puasa ni memang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesabaran dan keikhlasan di hari penghisapan kelak, bila amalan kita dibentangkan, semua amalan kita dibentangkan, semua dosa-dosa kita dibentangkan, tiba-tiba tengok-tengok dosa lagi berat daripada pahala kita. Jadi menurut apa yang dikongsikan kepada saya, ketika Allah tengok dosa kita berat, na'udzubillah min zalik,
kita minta simpang, ya. Tak ada lagi benda-benda lain yang boleh tampung dosa kita itu. Amalan-amalan kita, pahala kita tak dapat nak tampung lagi. Maka di situlah Allah akan bukakan amalan puasa kita. Dia akan salurkan macam data. Amalan puasa ni katanya pahala dia unlimited, tak ada had. Tak ada had langsung. Lepas dia timbang kita punya pahala dosa tu, tiba-tiba pahala ni dah tak boleh nak tampung dosa, jadi Allah keluarkan pahala puasa kita. Dia akan salurkan pahala puasa tu untuk menampung segala dosa dan pahala yang dah habis tadi. Mudah-mudahan puasa kita ini akan diterima Allah dan dapat memberikan ganjaran yang setimpalnya untuk kita kelak, insya-Allah. Baik tuan-tuan, itu satu perkongsian tentang fadilat Ramadan. Ya, kita ambil kesempatan tambahan pula, kita dah sampai kepada 10 malam yang terakhir ni. Kita betul-betul ambil kesempatan ini untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri pun baru nak belajar, baru nak keluar dengan jemaah ni. Alhamdulillah, ya, semoga Allah bagi kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan sebaik mungkin, terutamanya ya, amalan-amalan fardu sudah tentu, amalan-amalan sunat pada malamnya tarawih kalau boleh sampai 20 lah ya, 20 campak witir, 23. Tapi alhamdulillah lah ni dekat masa yang tempat kami duduk lah ni, apa nama, dekat Nyok Sebatang ya, dekat Nyok Sebatang. Dekat Nyok Sebatang dia buat qiyamul lail waktu pagi, 10 rakaat. Jadi tuan-tuan ambillah kesempatan ini untuk melakukan amalan sebaik mungkin. Jadi saya pun bukanlah nak mengajak sangat tuan-tuan, sebab tuan-tuan ada yang lebih hebat, lebih pandai daripada saya. Saya pun kena belajar daripada tuan-tuan. Dan mudah-mudahan satu hari nanti pun kita akan, bila saya duduk kat sini nanti, kita akan sentiasa bertemu. Ya, kita akan sentiasa bertemu dalam suasana yang sebegini. Saya pun sebenarnya kalau ingatkan orang kata penghijrahan lah ya, tapi bagi saya ia bukan satu penghijrahan. Ia adalah satu proses untuk pembaikan diri sebenarnya ya. Kita ni semua bukanlah jahat mana pun ya, tapi biasalah ya, dalam proses kehidupan kita, dalam kita menjalani, orang kata apa, hidup kita di atas dunia ini, kadang-kadang kita terkesan dengan suasana kita, suasana kerja kita, suasana sosial kita, suasana macam-macam ekonomi kita. Dan perkara itulah yang menyebabkan hal-hal keduniaan ni terlampau banyak masuk dalam hati kita. Saya mengaku kepada tuan-tuan semua ya, memang semasa saya berada di pentas yang orang kata glamour, pentas hiburan ya, pada zahir mata kita memang nampak, ui hebat, memang nampak, ui seronoknya jadi orang popular kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalau dibagi peluang lagi sekali, saya rasa saya tak mau semua tu, sungguh. Pasal apa? Ramai orang tanya pasal apa? Ya Allah ya, saya boleh terus terang kat sini lah ya. Dia punya kesibukan saya masa tu, dengan kerjaya saya, dengan nama yang saya ada, menyebabkan saya macam terkesan dengan suasana tu, dan menyebabkan diri saya ni, saya macam dihambakan terus lah kepada benda tu. Saya celek-celek mata 4:30 pagi contohnya, sepatutnya saya buat amal ibadat, saya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya hidup dalam satu suasana yang saya tak ingat langsung pasal benda tu. 4:30 pagi saya ingat apa, nak pergi konti pukul 6 pagi je nak kerja. Itu je yang saya ingat. Lepas pukul 6 pagi, pukul 10 pagi habis. 10 pagi bukan balik tidur lagi tak. Pukul 10 pagi itu saya akan terlibat lagi dengan proses-proses yang lain. Seperti dulu tuan-tuan semua ingatlah ya,
panggilan hangit dan sebagainya, ya. Masa tu kita buat recording, ambil masa lebih kurang 4 jam. Lepas 4 jam, pukul 12, pukul 1 macam tu, okey, berhenti set, makan tengah hari. Tak dan apa pi pula promosi dekat luar, ya, buat promosi untuk radio, jumpa klien, jumpa peminat lah time tu, ya. Lepas tu pukul 6, pukul 7 tu dah standby, pergi masuk dekat bahagian lain pula, bahagian TV pula, buat muzik dan sebagainya. Jadi kehidupan saya 24 jam macam tu. Hujung minggu jom heboh. Kalau dulu duk jom heboh sana, jom heboh sini. Subhanallah tuan-tuan dan yang dimuliakan Allah, ya. Dapat bayangkanlah, ya. Sebenarnya bila tuan-tuan tengok artis-artis tu dekat TV tu, mungkin program dia 1 jam, 2 jam, lepas tu tuan-tuan tutup TV. Tuan-tuan tak terkesan dengan suasana macam tu. Tapi kami yang ada dalam tu, dia dah macam apa? Dah menyelam masuk, berenang masuk dah dalam tu. Jadi kita bergelumang dengan segala macam hal. Duit jangan kira lah tuan-tuan, tak ada masalah pun. Duit memang mai macam ayak, mai macam tu je. Sebulan gaji, ya Allah, saya boleh puluh-puluh ribu lah. Puluh-puluh ribu tu memang dalam tangan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan, saya nak abang kat sini, duit memang tak akan jamin apa-apa. Dia tak akan jamin kebahagiaan kita. Di dunia pun tak jamin, akhirat lagi lah. Allah tak pandang langsung. Hang ada duit ke, hang ada harta ke, nama ke, Allah tak pandang langsung. Yang Allah nak pandang adalah iman kita, hati kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, dalam suasana tersebut sebenarnya dia memberikan, dia terkesan, bukan saya salahkan kerja tu, tapi saya salahkan diri saya. Salahkan diri saya yang terkesan dengan suasana itu, terikut rentak tu, sampaikan saya pun lupa nak semayang, tinggal semayang pun macam tak apa. Apatah lagi dalam suasana yang membenarkan pergaulan yang tak ada sempadan di antara lelaki dengan perempuan. Itulah suasana tersebut sebenarnya. Saya boleh katakan dekat sini, program TV ke apa-apa sajalah bentuk program TV dalam negara kita ni, dekat mana-mana sekalipun, tak ada 100% lah, ya, yang mematuhi kehendak agama kita sebenarnya. Tak ada, ya. Jadi saya bukan nak kata nak memburukkan sebelah sana. Saya harapkan moga usaha kita nanti, sebenarnya kita sebenarnya dalam hidup kita ni, perintah Allah yang paling utama adalah kita nak berpesan kepada orang. Berpesan ni dalam orang kata satu perkataannya senang aja, dakwah lah. Dakwah, ya. Dakwah ni lah yang akan insya-Allah, kalau kita buat betul-betul, dia dapat mengubah suasana tersebut. Jadi saya pun berazam juga ni, ya, bila Allah dah bagi jalan macam ni. Saya tak tahu macam mana Allah boleh bagi dekat saya. Tapi orang kata mungkin ni daripada doa mak bapak hang, ya, mungkin ni daripada doa jemaah-jemaah sebelum ni yang mai jumpa hang, kan. Depa dah doa kat hang dah supaya satu hari nanti orang bagi petunjuk dan hidayat. Kita petunjuk dan hidayat tu pun kita ingat untuk orang kafir saja. Orang kafir masuk Islam dia dah dapat petunjuk dan hidayat dah. Tapi sebenarnya kita ni pun perlukan. Sebab kita ni sentiasa leka, kita sentiasa lalai dengan keduniaan. Dunia ni akan masuk dekat kita. Dia akan sentiasa memberikan, orang kata apa, offer yang menarik. Hang kerjalah, ya, daripada pagi sampai malam. Maka hang akan dapat apa yang hang nak. Hang akan dapat duit. Hang akan dapat kereta besar. Hang akan dapat rumah banglo yang hang nak selama ni. Itulah dunia, kan. Dia akan, sebenarnya kita ni dibesarkan dalam suasana keduniaan yang terlampau banyak sangat. Dulu pun kita dah terima pesan untuk diri kita. Hampir belajar betul-betul, skor SPM biar dapat 10A. Lepas 10A hampir dah cari pula kerja, belajar universiti, dapat kerja bagus. Dapat kerja bagus, dapat beli itu ini. Jadi pesanan terhadap kita tu adalah pesanan dunia semata-mata. Jadi lah ni kita pun pesan pula macam tu dekat anak-anak kita.
Sebenarnya benda tu sangat bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Saya sendiri dah rasa, saya sendiri pun tahu yang saya ni selama ni saya duduk ada kat mana. Bila ditunjukkan kepada Allah jalan yang sebenarnya, bila saya keluar dengan jemaah ni, subhanallah, terus Allah tunjukkan kepada saya. Dia buka hijab, saya tengok macam Allahu Akbar. Apa yang saya buat selama ni banyak yang tak kena, banyak yang menyimpang daripada apa yang Allah dan Nabi suruh sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kita kena ubah suasana ni dengan apa yang berlaku di zaman sekarang ni, ya. COVID-19 setahun lebih dah, setahun lebih tak settle lagi. Tuan-tuan pun dapat tengok kita sembahyang jarak ni berapa lama dah, kan? Dah setahun lebih dah tak settle juga. Pakai mask, hari-hari pakai mask, tak settle juga. Makin naik lagi duk ada, dia turun sat, dia naik. Tak salam, tak settle juga. Maknanya apa? Ini bukan penyelesaian dia. Ini bukan penyelesaian dia. Sembahyang jarak tahun lebih ini bukan penyelesaian dia sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak kita muhasabah diri kita semua. Dia nak kita renungkan kesilapan-kesilapan kita yang menyebabkan dia murka. Dia turunkan COVID ni sebenarnya untuk kita tengok betapa besar kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dulu kita dengar betapa susahnya untuk seseorang itu berjuang, ataupun NGO nak tutup pusat hiburan, nak kurangkan maksiat, perjudian, disko dan sebagainya. Dekat KL tu cambah lah. Dekat sini memang tak berapa nak ada lah, kecuali dekat Penang sana. Kita tahu benda tu adalah benda-benda yang mungkar, ya. Genting Highland dan sebagainya. Kita tahu benda-benda tu Allah tak suka. Tapi siapa yang boleh tutup? Tak ada siapa yang boleh tutup. Akibat tak ada siapa yang boleh tutup ataupun ada pengaruh-pengaruh daripada pihak-pihak tertentu, maka benda ni sentiasa berjalan. Allah nak tunjuk, aku turunkan aja, aku bagi COVID ni satu dunia tutup. Masya Allah, hebatnya Allah. Satu dunia tutup. Jadi ini bukan sebab, bila kita tengok, bukan sebab emas, bukan sebab salam, bukan sebab sembahyang jarak, tapi Allah nak tunjukkan kepada kita kuasa dia aja, kuasa dia semata-mata. Dia yang boleh menentukan segala-galanya. Dia boleh mendatangkan manfaat, dia boleh mendatangkan mudarat. Dia yang memberikan penyakit, dia juga yang menyembuhkan. Kita dekat sini kena muhasabah, kita kena cek diri kita betul-betul, ya. Bila Allah dah bagi macam ni, subhanallah, ya, satu ganjaran yang besar untuk kita yang dapat merenung, dapat menilai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tidak ada iman dalam diri kita, kita tidak dapat tengok benda ni, kita tak dapat nak tengok kuasa Allah, maka kita akan mencari apa? Mencari asbab-asbab keduniaan. Asbab-asbab keduniaan ni dia akan datang dalam bentuk ni lah. Mungkin kita tak salam dengan tangan kot, kita salam dengan tangan kot, sebab tu virus tu merebak. Mungkin kita tak pakai mask kot, sebab tu virus tu merebak. Mungkin kita terlampau rapat kot, sebab tu virus tu merebak. Itu asbab-asbab keduniaan. Kita nampak sebab tu yang menyebabkan apa? Virus ni merebak dengan cepat. Mula-mula tu dari China, kata dari China kan, habis bergaduh semua. China bergaduh dengan Amerika, Amerika bergaduh ni. Last sekali kita pun sama-sama juga, kita kata virus ni mai daripada China. Tapi sebenarnya satu dunia kena. Inilah dia satu dugaan, satu ujian yang rasanya paling hebat setakat inilah. Paling hebat setakat ini. Tak dapat nak settle lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak suruh renungkan kebesaran dia, nak suruh kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Bila dia dah tutup, dia dah bagi kita tutup disko, pusat-pusat maksiat ni, kita patut syukur. Ya, kita patut syukur banyak-banyak dan kita patut sokong. Bukannya kita fikir kata
bila nak buka lagi. Bila nak buka balik benda ni. Sebab apa? Kita takut pendapatan negara terjejas. Begitulah mengikut kiranya kan apa yang diperkatakan. Jadi kita tengok pula benda ni kan sebagai satu benda yang boleh menjejaskan pendapatan ekonomi negara. Subhanallah. Kita menilai itu dengan cara yang salah, tuan-tuan. Lepas itu, yang paling teruk sekali, yang paling saya rasa tuan-tuan pun setuju adalah penutupan masjid. Ya? Bila Allah dah tutup semua tu, kita pula pergi pada mana tutup masjid pula. Jadi sikit banyak, ya, ia menunjukkan bagaimana lemahnya kita dalam menilai kebesaran dan mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita ni sebagai orang bawahan kan, rakyat biasa, saya pun faham, kita pun faham. Saya pun pergi, kalau sembahyang kat masjid pun jaga juga, tak ada lah tiba-tiba kata, oi, jom kita sembahyang, apa, tak ada, ya. Tapi kita dekat sini kita hanya mampu apa? Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan taufik dan hidayah kepada mereka yang berkenaan, mereka yang ada kuasa, ya, untuk menentukan tentang penutupan dan pembukaan masjid ni. Alhamdulillah sekarang dah buka dah, ya, tapi kita nak supaya kita dapat balik sembahyang rapat-rapat. Tuan-tuan, ustaz dalam YouTube tu banyak dah cakap macam benda ni, dah resah. Kita patut rasa resah benda ni. Sebab apa? Bila sembahyang rapat tu kita dah tahu dah mesej dia apa. Itu adalah penyatuan umat, penyatuan umat Islam. Tapi bila kita dipisahkan setahun lebih ni, tak tahu sampai bila, maka itu menandakan apa? Keretakan umat Islam. Itu yang kita takut sebenarnya. Itu yang kita sangat-sangat takut sebenarnya. Kalau kita rasa sembahyang jarak ni adalah satu benda yang melegakan, tak mendatangkan kerusingan kepada kita, Masya Allah, ya. Kita takut, ya. Kita takut satu hari kita pun tak nak kesan dia tu, kita tak mau bertegur, kita dah tak ada penyatuan di kalangan kita. Iman kita kat dalam ni tak tahulah lagu mana. Tuan-tuan, ini semua kita perlu ambil risau sebenarnya, dan kita perlu sampaikan kepada umat-umat keseluruhannya. Saya dekat sini pun, ya, saya belajar untuk sampaikan kepada tuan-tuan semua, kepada siapa saja yang saya jumpa, ya, semoga kita semua dapat manfaat insya-Allah, ya. Saya pun tak mancang nak bercakap banyak sangat. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukanlah pertemuan yang terakhir, ya. Tuan-tuan, saya minta doa daripada tuan-tuan supaya saya dapat istiqamah, ya. Haji Fuad, ya, Masya Allah, Allah bagi jumpa saya dengan Haji Fuad pada Happy Mekah sama-sama dulu. Lama dah. Tahun berapa? Tahun 2001 ke? Subhanallah. Dia kenal dengan ayah saya semua ni. Tapi saya tak sangka sungguh, kita jumpa dalam suasana yang berlainan. Suasana yang Allah tentukan, ya. Allahu Akbar. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di lain masa, ya. Dan tuan-tuan doakanlah saya dapat istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini, dapat belajar lebih banyak ilmu sepanjang saya berada bersama dengan jemaah, dan doakan juga jemaah kami yang bergerak ini, semoga Allah bagi kekuatan. Bukan senang, tuan-tuan, ya, untuk masuk dalam jemaah ni sebenarnya pertukaran tu. Sebab tu saya pun tak habaq ataupun tak war-warkan, sebab takut jadi fitnah, kan. Tapi kita boleh tengoklah ni ramai yang dulunya, ya, orang yang tuan-tuan sendiri kenal macam Nabil, kan. Siapa lagi, ada pelakon Syahrul Ridwan baru-baru ni, ya, depa pun dah mula masuk ke dalam jemaah ni sebab Allah. Ini semua ketentuan Allah. Allah bagi petunjuk dan hidayah kepada mereka untuk sama-sama memperbaiki diri. Kami tahu kami dulu kat mana. Itu yang bila kami masuk ni, kami mula dapat macam Allahu Akbar. Satu kesedaran, satu kenikmatan lah sebenarnya yang Allah bagi kat kami. Dan kita tahu itu adalah satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berjumpa dengan ustaz semua, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang kita ni kalau Allah sayang dekat kita, maka Allah akan tunjukkan kepada kita jalan untuk lebih faham kepada agama. Itu yang kita nak sebenarnya, ya? Dan
sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Haji Fuad, Ustaz Fitri yang sudi menjemput saya yang tak seberapa ni untuk berkongsi sedikit apa yang saya lalui dengan tuan-tuan yang saya hormati. InsyaAllah kita sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.